Seterusnya adalah bab 4, iaitu hasil dapatan dan perbincangan. Bahagian A merangkumi soalan demografik. Kajian kami berjaya mengumpul seramai 40 orang responden yang majoriti terdiri daripada kaum Melayu dan beragama Islam serta berumur 17 hingga 25 tahun di mana kebanyakannya adalah pelajar. Bahagian B adalah soalan bertema di mana tema 1 membincangkan pengetahuan dan keunikan. Merangkumi objektif pertama iaitu menguraikan keunikan agama, adat resam dan budaya yang berbeza bagi setiap etnik seperti Melayu, Cina, India, Bisaya dan Sino. Bagi soalan pertama, 82.5% responden menjawab betul dan selebihnya menjawab salah. Kadazan Nuzak adalah kumpulan etnik terbesar Sabah, menyumbang hampir 30% daripada jumlah penduduk. Soalan seterusnya membincangkan setiap etnik mempunyai warisan makanan yang pelbagai dari segi rasa dan mempunyai masakan tersendiri. Hasilnya, Malaysia memiliki aset paling berharga dari segi kepelbagaian makanan. Seterusnya berkaitan perayaan Hari Gawai yang disambut oleh masyarakat di Sarawak. Walaupun Sarawak semakin moden, perayaan Gawai tetap menjadi tradisi dalam kalangan masyarakat mereka. Kesimpulan tema 1, kepelbagaian di Malaysia merupakan satu keunikan yang sepatutnya diraih dan menjadi kebanggaan rakyat kita. Kita beralih kepada tema kepentingan, iaitu mengkaji kepentingan setiap kepelbagaian yang menjurus kepada kekuatan dan kejayaan negara. Daripada soalan ke-6 dalam tema ini, kita mendapati bahawa majoriti iaitu sebanyak 27 daripada 40 responden sangat setuju bahawa kepelbagaian agama dan budaya di Malaysia merupakan ciri tersendiri dan sumber kebanggaan bagi kita. Kepelbagaian etnik di Malaysia amatlah unik kerana ia sesuai dengan prinsip Islam yang mengintirahmatan pada setiap manusia tanpa mengira etnik. Uniknya, masyarakat Malaysia dapat hidup dalam keadaan aman dan harmoni walaupun mereka hidup dalam kepelbagaian budaya. Ini akan dapat meningkatkan daya kreativiti dalam masyarakat Malaysia melalui pertukaran idea. Kepelbagaian etnik di Malaysia membuatkan Malaysia kaya dengan budaya dan dapat menarik minat pelancong. Daripada soalan ke-8 dan tema yang sama, kita mendapati majoriti 25 daripada 40 responden bersetuju bahawa keharmonian antara etnik berada di skala 4. Namun kita perlu sedar bahawa keharmonian antara etnik amatlah penting di Malaysia dan ia perlu ada pada skala tertinggi. Keharmonian antara etnik amatlah penting di Malaysia kerana ia dapat memupuk kerjasama dan toleransi semua rakyat Malaysia. Ini akan memakin pembangunan Malaysia. Keharmonian antara kaum ialah alat penting untuk mengekalkan keamanan di Malaysia. Keharmonian antara kaum juga akan meningkatkan motivasi seluruh rakyat Malaysia untuk berdiri sama tinggi dengan negara-negara maju. Kesimpulannya, keharmonian dalam kepelbagaian kaum di Malaysia merupakan aspek unik dan penting untuk dipelihara oleh semua pihak. Keharmonian dalam seluruh masyarakat Malaysia adalah penting untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang maju. Seterusnya, tema ketiga iaitu peranan merangkumi objektif ketiga kami. Berdasarkan data yang diperoleh, masih ramai rakyat yang tidak cadna akan usaha yang dilakukan pelbagai pihak dalam mendapatkan jurang kehidupan antara etnik berbeza, seperti peranan agama, bebas mengamalkan agama masing-masing, hormat agama lain, peranan sekolah seperti penubuhan remote dan aktiviti seperti hari sukan sekolah, badan beruniform dan kelab dan persatuan. Peranan kerajaan pula seperti penubuhan skim rukun tetangga, taska pemata perpaduan dan kelab rukun negara. Peranan ekonomi pula seperti dasar ekonomi baru, dasar perubahan nasional, model ekonomi baru dan wawasan kemakmuran bersama. Sebagai kesimpulannya, dalam membina sebuah negara yang kuat dan harmoni, peranan masing-masing dalam mengukuhkan hubungan etnik amatlah penting. Tema keempat, pandangan. Tujuannya bagi meninjau pandangan bebas dan terbuka daripada para responden dengan lebih mendalam. Soalan pertama dalam bahagian ini ialah, sejauh manakah anda menyokong kenyataan kepelbagaian adalah kekuatan? Kami amat tertarik dengan jawapan yang diberi oleh responden-responden kita. Secara keseluruhannya, dapat disimpulkan bahawa apabila wujudnya kepelbagaian dari segi budaya, ia mampu melahirkan individu yang mempunyai pemikiran yang berlainan. Dan penggabungan pemikiran-pemikiran ini mampu mewujudkan sebuah negara yang kuat. Soalan seterusnya ialah, apakah pendapat anda tentang perpaduan antara kaum di negara kita pada masa kini dan kesannya kepada kemajuan negara? Berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh responden-responden, dapat dirumuskan bahawa perpaduan antara kaum di negara kita berada pada tahap yang sederhana dan bukannya pada tahap yang sangat baik. Oleh hal yang demikian, kita seharusnya bersatu padu dalam apa jua perkara yang melibatkan kepelbagaian kaum sebagaimana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat.